Filling up a cup, I'm addicted to you, couldn't get enough. Had a real long night, now we feeling rough. And they be coming after, driving trucks, and I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stunned and never going ha ha ha. While we always singing la la la. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la la la.
The way you move, that shit is beautiful. Late night crew, you're uno numero. We all asked the feelings mutual. She had me until her funeral. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la 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 la. Okay, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang sudah sedia dan setia menantikan live kita pada malam ni. Baik. Alright. So, okay, baik. Ya, goyang-goyang badan dulu kan. Silakan goyang badan dulu. Alright. So, live kita pada malam ni bertajuk, kira basically malam ni kita belajar matematik ya. Okay. Macam mana kita nak menggunakan matematik mudah, tambah dan tolak untuk bantu anda membuat keputusan dan menjaga risiko anda sebenarnya. Alright. Sebenarnya benda ni saya dah pernah tunjuk dekat live yang sebelum ni. Tapi dia just macam sekali jalan, sekali imbas je kan. Jadi malam ni kita akan go further, go detail. Alright. Jadi supaya esok tajuk kita boleh go through lebih mudah, lebih smooth lah untuk tajuk esok. Sebab tajuk esok dia adalah gabungan antara technical dan juga matematik. Okay. Tak ada gambar. Macam mustahil tak ada gambar. Okay. Sebab dekat saya keluar clear. Alright. Dekat saya punya saya punya monitor ni keluar dengan clear keluar dengan jelas. Okay, sekejap. Cuba refresh balik sebab saya punya clear. Kalau tak ada picture, kejap so far saya okay, tak ada masalah. Right, saya so far malam ni tak ada masalah dekat saya punya monitor, dekat saya punya screen. So far tak ada masalah. Jadi mungkin anda perlu ni lah, refresh anda punya ni. Right, ataupun kalau anda tengok melalui handphone ataupun ni ni lah, tutup kemudian buka semula. Alright. Okay, baik. Jadi kita akan teruskan kelas kita pada malam ni, program kita pada malam ni. Alright. Tajuk kita adalah matematik. Matematik untuk menentukan aras risiko anda. Okay. Aras risiko dan ke mana arah tuju harga satu-satu saham tersebut. Alright. Jadi tanpa melengahkan masa okay, tanpa melengahkan masa kita teruskan kelas kita. Sekejap saya tengok kalau ada siapa yang tanya soalan dekat atas. Okay, so far saya tak nampak lah ada soalan apa-apa. Right, good, well done. Okay, jadi kita buka blackboard kita. Okay, jadi tuan-tuan dan puan, matematik kita kelas matematik kita hari ni adalah orang kata berkisarkan tentang berapa banyak duit yang kita nak beli ataupun berapa banyak yang kita ada untuk risiko yang kita sanggup ambil untuk kita buat prediction harga masa hadapan. Okay. Ada orang yang sanggup ambil risiko sehingga 40% atau 50%. Ada orang yang hanya sanggup ambil risiko 20% or even 10%. Macam saya suka risiko saya adalah, okay, risiko yang saya suka ambil adalah 10%. Alamak, sekejap, sorry. Okay, risiko yang saya suka ambil adalah 10% plus extra 5%. Ini adalah risiko saya. So, kenapa ada 5%?
Okay, 5% ni sebenarnya tuan-tuan perempuan adalah untuk tujuan dia buat rebound. Okay, dia buat rebound. Maksudnya if dia go further daripada apa yang saya tetapkan, saya akan keluar. Okay, saya macam tu. Alright. So bergantung atas you, apakah yang anda rasa selamat, apakah yang anda rasa sesuai dengan diri anda. Okay, jadi sebab ini malam ni matematik je tau. Malam ni kita guna matematik je. Maksudnya benda ni pun sebenarnya memang boleh diguna pakai dekat dalam technical analysis. Jadi saya suka ambil 10% dan 5%. Right. Jadi contoh kita ada beli satu saham. Nama saham tu apa? Saham apa yang you all nak beli minggu depan? Saham apa yang best untuk you all beli pada minggu depan? Cuba komen sikit saham apa yang you nak beli. Okay, over the weekend ni banyak news sampai saya pun tak terbaca news-newsnya. Okay, banyak news-news yang bagus-bagus, yang baik-baik apa semua kan. So soalan sekarang, saham apa yang kita nak beli? Let's say saham yang kita nak beli tu adalah saham bukan kelas AdMat. Bukan kelas AdMat. Ini adalah kelas dia bukan kelas AdMat. Dia macam lah kelas tambahan. Asia Lain lah. Tak nak lain. UWC best. UWC. Kita ambil UWC lah Let's say we are buying UWC. Alright. Kita beli saham UWC. Silap lah. Okay, kita beli UWC. So UWC, let's say kita nak beli UWC. Harga UWC adalah RM3.70. Okay, katalah kita beli RM3.70. Okay. Kita beli harga saham UWC pada harga. So kita punya letak sini kita tulis we buy at RM3.70. Okay, kita beli RM3.70. Jadi kita ambil kita punya risiko berapa? Risk kita adalah 10%. So sekarang ni kita gunakan matematik kita gunakan kalkulator. Okay, kalkulator yang selalu kita nampak dekat kedai-kedai Cina kan, bila you nak minta diskaun kan. Sekejap. Wait ha. Apa tak ada diskaun sekejap. Tekan lama-lama kan. Okay, 500 lah. Padahal dia nak tekan 500 je. Okay. Maksudnya you hanya boleh menggunakan kalkulator simple ini saja. Maksudnya anda tak perlulah beli kalkulator yang canggih-canggih, yang powerful kau punya kan. Maksudnya anda hanya perlukan kalkulator yang simple, semudah ini punya kalkulator, atau anda boleh menggunakan kalkulator dekat handphone anda. Maksudnya anda tak perlu scientific calculator pun. Sebab ini bukan kelas AdMat. Okay. Ataupun cara paling mudah kan. Cara paling mudah apa kita nak buat? Okay, risiko kita adalah 10% kan. So sekarang ni apa kita buat? 10%. Allah, lari pula. 10% daripada RM3.70 sama dengan berapa? 0.37. Okay, macam tu je. Dan plus 5%. Plus 5% tu dekat mana bermaksud 15% kali dengan RM3.70. Okay. Bermaksud apa tau? RM3.70 darab 0.15. Oh, tak boleh. Salah. 15% daripada RM3.70. Sekejap. RM3.70. Okay. Darab 15%. Okay. Okay. 5 darab 3.7. Okay. Jadi risiko saya bersamaan dengan 0.56. Macam tu. 37. Yalah 37 sen lah yang risiko atas. Okay, jadi maksudnya saya punya risiko akhir adalah sini adalah untuk saya cut. Ini untuk kita cut. Maksudnya dia hit je number ni, cut. So sekarang kita nak cut dekat mana ni? Dekat mana kita nak cut? Okay. Kita nak cut dekat mana? Keluar sikit. Okay. Sekarang ni dekat mana kita nak cut? Soalan yang best. Dekat mana kita nak cut? Okay.
Sekarang ni dekat mana kita nak cut, you buat RM3.70. Tolak. Sebelum ni kita asyik kira TP je kan. Yang sekarang ni kita buat ni 0.37. Bermaksud kita punya risiko, harga kita, support kita dekat RM3.70 tolak 0.37 bersamaan dengan RM3.33. Okey, RM3.33. Ini kita punya support matematik. Ini support atas kita punya calculation sahaja. Right. Okey. So RM3.70. Kita nak cut loss dekat mana? Samalah RM RM3.70 tolak 0.56 bersamaan dengan, kenapa saya ambil 0.56? Sebab saham atas RM3 dia tak naik setengah sen. Jadi kita ambil, genapkan, bundarkan sahaja. Jadi 0.56 3.7 tolak 0.56, you dapat RM3.14. Okay. Jadi bila dia hit RM3.14 atau ke bawah, kita kena cut. Macam tu je. Okay. So sekarang ni kita dah tahu kita punya risk banyak ni je. Okay, maksudnya ni kita punya risiko. Sekejap, saya tandakan warna hijau. So kita tahu risiko kita banyak ni. Okay. Sekarang ni apa yang kita nak buat? Sekarang ni apa kita nak buat? Okay. Kita ambil risk to reward ratio. Risk to reward ratio ni apa benda? Okay, risk to reward ratio ni bermaksud, okay, kita buat kat sini. Okay, kita buat risk to reward. Okay, berapakah risk to reward yang terbaik sebenarnya? Okay, berapakah risk yang terbaik? Risk yang terbaik. Berapakah reward yang terbaik? Risk mesti satu je, jangan lebih daripada satu. Berapakah reward yang terbaik? Okay. Yang terbaik sebenarnya 3 kalau ikut teori dia. Kalau ikut teori 3 lah. Okay. Tetapi kebiasaannya orang ambil 2 realitinya. Secara realitinya orang ambil 2 pun cukup. Okay. Orang ambil 2 pun cukup. Tak jadi masalah. Okay. 2 pun tak apa. Okay. Secara teori 3, 2 pun tak apa. But then kita dah ada kita punya risk to reward. Jangan 1:1. 1:1 apa jadi tau kalau 1:1? Kalau 1:1 maksudnya you 50-50. 50-50 tak baik. Baik tak payah ambil risiko tu. Kan? Okay, jadi you ambil 1:2. Yang terbaik adalah 1:3. Tetapi secara realitinya macam payah. Jadi you ambil 1:2 pun cukup baik. Jangan 1:1. Syarat dia, reward you jangan 1:1 dengan risk. Okay, maksudnya 1:2. Jadi sekarang ni kita punya risiko adalah 0. Berapa risiko kita? 0.37. Betul? Jadi 1 dia 0.37. Macam mana nak dapat kita punya reward? Potensi kita adalah berapa? 2. 0.37 darab 2. 74. So you tahu sini 0.74. So target harga yang you kena jual. Okay. Target harga yang you kena jual. Target harga you sepatutnya RM RM3.70 campur 0.74. Okay. Berapa you dapat? 4.44. Okay. Ni you punya target price. Okay. Apa jadi kalau dia pergi lebih tinggi? Apa jadi kalau dia pergi lebih tinggi? Right. Kalau dia pergi lebih tinggi, berapa target seterusnya? Okay. Ditambah je lah lagi balik 0.37. So, target seterusnya. Target yang kedua. Okay. You buatlah RM
4.44 campur 0.37. Kenapa nak kena tambah 0.37? Kenapa tak tambah 0.74 terus? Boleh. Bermaksud you punya reward sekarang ni jadi kalau you buat tambah yang ni, tambah yang atas ni, kan tambah yang ni, bermaksud reward you sekarang ni jadi 1/4. Tadi 1/2 you dah achieve. Bila you dah achieve, dia naik lagi dekat mana target price seterusnya. You boleh pakai yang ni lah. You buat risk to reward ratio you jadi 1/3. Jadi bila 1/3, latest dia adalah RM RM4.81. Okay. Jadi sekarang ni you punya harga dekat sini. You punya risiko. You punya target dekat sini. Sekarang ni support you dekat mana? Support baru. Bermaksud takkan you nak tunggu you rugi balik. Takkan you nak tunggu dekat sini. Kan? Hashtag kita apa? Hashtag kita. Okay. Hashtag kita pakai kali hijau. Hashtag kita adalah hashtag janji profit. Ni hashtag kita. Okay. Hashtag kita janji profit. So, bila kita dah naik, saham kita naik dan terus naik dan terus naik. Okay. Bila saham kita naik dan terus naik dan terus naik terus naik, kita nak tunggu dekat sini juga ke ataupun kita cut our losses short? Kalau you jatuh dekat sini, you rugi. Okay. Jawapan dia, you jual dekat mana tau? You jual dekat RM4.44. Tak payah dah matematik sesusah payah kan. You ambil dekat RM4.44. You jual dekat sini. Okay. Kenapa you jual dekat sini? Sebab, you ingat tak you punya risiko berapa? Risiko you 10%. Ingat. Saya punya risiko. Ini saya punya risiko. Risiko anda lah tentukan. Ini saya punya risk. Ini risiko yang saya sanggup ambil. Okay, ni risiko yang saya sanggup ambil. Maksudnya 10%. Jadi 10% maksudnya bukan 10% daripada harga ni. Bukan 10% daripada harga ni. Banyak sangat. Saya tak nak. Saya nak 10% daripada yang asal tu. Kan 10% daripada yang asal bermaksud saya tolak je balik ni dapat juga RM4.44. Maksudnya dia naikkan lah. Right. Jadi janji at the end of the day, yang ni yang kita dapat. Okay. Biarlah bukan 100%, tapi janji kita punya portfolio, janji kita punya ni bukanlah color merah. Okay. Bukan portfolio kita color merah. Itu yang penting. Yang penting setiap bulan portfolio kita semua hijau. Kan cantik mata memandang kalau portfolio kita semua hijau. Kan. Ni tak sibuk nak kejar yang 100% tu sahaja kan. Sebab ramai yang capai 100% bulan lepas. Tak perlu. Okay. You just capai apa yang you perlu capai. You target apa yang you perlu target. Okay. Lebih sedap mata memandang bila kita melihat, menonton. Okay. Orang kata senang lah, senang. Okay, ni cara paling senang lah. Right. Dan ada orang tanya tadi, saya nampak dia tanya sesuai tak untuk swing trader. Yes, sangat-sangat sesuai untuk swing trader. Okay, dan sangat-sangat sesuai untuk anda yang sibuk bekerja seperti saya. Okay, kita serupa, kita sama-sama sibuk bekerja. Okay, sebab ini bukanlah pendapatan utama saya. Okay, kan saya dah kongsikan pada hari Jumaat lepas, bukan pendapatan utama saya daripada saham. Okay, tapi pendapatan saya daripada saham adalah pendapatan yang boleh membantu saya mencapai perkara yang lebih besar. Okay, banyak benda yang lebih besar kat luar sana yang saya nak capai. Dan cara untuk saya capai adalah salah satu dia adalah melalui pelaburan saham. Jadi bila saya sibuk berniaga apa semua, even sampai semalam pun gila kan saya cakap saya ada apa ni, saya ada photoshoot yang club saya kan dekat saya punya studio. Buka je office pukul 11 all the way sampai pukul 7. Jadi memang flat gila kan, layan orang apa semua, orang beratur sampai bawah babe. Okay, memang penat. So memang semalam tak larat lah, memang flat. Okay. Dan yes, hari ni kurang sikit sebab ramai yang dah datang semalam. But the best is sebenarnya buat macam ni. Kalau anda sibuk tak ada masa, especially kepada anda yang tak ada chat langsung. Okay.
Especially anda yang tak ada yang anda tak subscribe langsung macam saya subscribe Usha Station kan. At least saya ada sistem dan saya juga guna UOB, yang mana UOB pun dia ada chatting system dekat dalam dia punya apps kan. Jadi ini sangat sesuai lah untuk anda yang nak swing, anda yang sibuk bekerja, anda yang tak subscribe mana-mana application untuk chatting system. Okay, this is the best lah so far. Right, this is the best way untuk anda dapatkan orang kata untuk selamatkan you punya modal. The best way untuk anda selamatkan anda punya modal. Dan yes, mungkin benda ni sebenarnya tak, orang kata orang macam kenapa kau tak guna support apa semua kan. Suka hatilah babe, you punya duit, you yang tentukan dekat mana you nak beli, dekat mana you nak jual, berapa you punya risiko, you yang tentukan. Peduli cakap orang luar sana, kenapa you tak pakai chart? Sebenarnya tuan-tuan dan puan, dalam technical analysis kan, dalam buku yang ditulis buku panduan technical analysis ni untuk you ambil MSTA, memang dia ajar pun benda ni sebenarnya. Okay, salah satu trading tactics adalah menggunakan benda ni. Maksudnya tak semestinya menggunakan charts. Maksudnya anda boleh guna benda ni sebab technical analysis adalah penggunaan matematik sebenarnya. Okay, segala benda yang anda nampak adalah matematik. Okay. Tunjuk sikit yang UOB. UOB ada chatting system dan chatting system dia live. Kejap, mana saya punya handphone tak tahu. Tadi ada masa start live. Okay, baik. Alright. Saya tunjuk UOB. Apps saya tunjuk UOB punya apps. Sekejap, saya login. Saya login dulu sebelum saya buat screen sharing. Right. Okay, saya akan buat screen sharing sebentar. Sebab saya tak buka screen sharing daripada tadi. Kalau saya memang plan nak buka screen sharing, memang saya dah buatlah screen sharing. Okay. Okay, sekejap tunggu dia loading sekejap. Okay, so screen sharing on. Okay, alright. Sebab semalam semalam lepas habis photoshoot, saya mengajar kawan saya yang kerja dengan government. Sebab government nasib bertukar, jadi dia punya agensi pun terpaksa tukar direction arah tuju agensi dia. Jadi bos dia suruh buat live streaming apa semua, jadi saya terpaksa ajar dia lah. Okay, saya terpaksa ajar dia macam mana nak buat live streaming apa semua. Jadi dia lari sikit sekejap saya punya ni lari sebentar. Okay. Okay, saya punya setting lari sikit. Right, good. Okay, baik. So ini adalah UOB bila you log in. This is dia punya dashboard. Okay. Ini adalah dashboard. Bila you masuk, you log in, basically you buka account UOB lah. You buka account UOB. Ini adalah dashboard you. You buka account UOB. You dapat account CDS UOB. Dia macam biasalah, macam yang lain semua, but this is dia punya sistem dan apps lah. Okay, yang untuk you jual beli. Dan UOB adalah antara yang saya punya favorite dekat luar sana, antaranya adalah UOB lah. Okay, dan you tekan yang dekat 3 titik yang atas tu kan, 3 line dekat atas sebelah kiri tu, you tekan. You tekan dekat chart Gini ni. Okay, nampak dia dah bagi you signal strength apa semua. Okay, selalu kalau saya dekat luar, saya sibuk kan, saya tak sempat nak tengok apa semua. Apa saya perlu buat tau? Saya hanya tekan signal strength. Maksudnya dia dah sort ikut signal yang paling kuat. Signal favorite saya adalah, siapa tu? Signal favorite saya apa? Siapa yang dah habis tengok video saya kan, dah up to date sampai yang latest yang malam ni punya, supposedly anda tahu saya punya favorite signal. Okay. Kenapa? Siapa tahu? Kenapa pula? Siapa tahu? Saya punya favorite apa ni? Saya punya favorite signal untuk beli. BBI salah? Tak ada, saya tak akan pakai BBI. Okay, BBI tu nak bagi cantik line je. Breakout, yes, saya suka breakout. Breakout apa? Adakah down trend line breakout, pattern breakout, resistance breakout, 52 weeks high breakout, all time high breakout? Breakout apa?
All time high. Satu saya punya favorite adalah all time high. Okay, yes. Breakout lah. Banyak jenis breakout. Jadi antara favorite saya adalah all time high ataupun 52 weeks high dan diikuti oleh resistant breakout. So kita scroll ke bawah, kita nampak kat sini ada past deck. Okay. So saya akan buka past deck. Saya tengok dulu charts dia macam mana secara overall. Chart past deck macam mana. So you zoom out. Okay, you nampak banyak tail lalat. Jadi saya tutup. Okay, saya tutup past deck. Saya tak nak. So saya tengok apa ni, T-Chong. T-Chong. Okay, saya zoom out. Nampak banyak tail lalat. Maksudnya tak berapa bagus. Saya tutup. Saya buka UMS. UMS tak tahulah bisnes apa. Pun tail lalat saya tutup. Okay, Powerwell. Okay. Tapi tak best sebab dia 20 sen. Jadi you just tengok. Okay, sampai resistant breakout dah habis. Okay, you scroll lagi ke bawah. Do you nampak Vivocom 52 weeks high, tetapi Vivocom counter murah. Ini namanya sikap kutu. Jadi kita tutup. Jadi kita scroll lah, carilah mana yang selesa, yang you suka. So kita ada GOB resistant breakout. GOB pun tak best. So tekan revenue. Revenue macam menarik. So saya zoom in tengok candlestick. Rambut panjang tak best, tutup. Okay. Ecovest. Tak best, tutup. Nampak? Maksudnya okay. Maksudnya selalu pukul 4 petang. Kan selalunya pukul 4 petang tu saya dah dekat padang hoki lah. Kalau tak ada apa-apa. Ni hoki pun tak tahu apa-apa. Tak ada apa-apa cerita kan. Dan esok pula announcement tentang sukan. Dan saya percaya sukan hoki memang tak akan dibenarkan lagi. Jadi selalunya pukul 4 kan. Training pukul 5, pukul 4 saya dah dekat padang. Apa saya buat? Inilah saya buat. Saya tengok benda ni. Okay. Dan the best part is sebab saya dah study over the weekend. Kan saya dah study hujung minggu. Saya dah tahu saham apa yang bagus untuk saya pantau, untuk saya beli. Kalau saya tengok dekat dalam signal ni, tak naik pun nama saham tu, saya tak ada beli lah. Tak ada buat keputusan. Ataupun saya nak tengok juga, saya tekan juga dekat search. Contoh saham apa. Minggu ni saya tak study lagi. Okay. Jadi kita ambil lah K1 contoh. Okay. Contoh. Saya dah study contoh K1 kan over the weekend. Lepas tu saya tengok. Hari ni jatuh sikit. Sikit je, tak ada hal lah. No issue lah, no problem lah. Okay. Sikit punya hal saja. Okay, tutup. Jadi memang ni je. Dan sebab apa saya suka UOB? Sebab ni menjawab soalan Tuan Nizam Azlan. Chart dekat UOB ni live atau delay? Live. Chart dekat UOB ni live. Tu sebab saya suka. Okay, jadi kalau anda tak nak subscribe bayar apa sampai 1000 lebih dekat Bursa Station apa semua, guna UOB je cukup. More than good enough. Okay, kalau anda melintangkan chart ni, dia lebih luas lah, lebih besar, lebih panjang. Maksudnya lagi besar handphone anda, lagi menarik lah untuk anda tengok. Saya tak pernah try pula buka dekat iPad. Okay, kalau nak buka dekat iPad, nantilah. Kalau best buka kat iPad, you belilah iPad. Okay, you beli iPad, pakai iPad. Okay, sebab saya turun padang pun saya bawa iPad. Jadi saya tak pernah lah pula nak cuba dekat iPad. Kalau sebab pada saya pakai handphone pun dah cukup dah, dah puas lah. Okay, dah seronok dah. Okay. Jadi apa ni semua tak best? Memang tak best. Apa yang best? Kan? Minggu lepas memang tak ada yang best. Kalau you tanya Student Investor Masterclass, ada tak saham yang suruh okay? You tanya Student Investor Masterclass, saya cakap minggu lepas tak ada apa pun yang best. Tanya mereka. Kecuali UWC dengan UMW je yang saya nampak macam menarik sikit. Menarik sikit lah. Itu pun saya tak beli minggu lepas. Saya biarkan weekend habis untuk saya masukkan minggu depan. Okay, watchlist minggu depan. Alright. Okay, ada tak reminder? Reminder. Ada tak reminder UOB? Nantilah. Saya kena tanya dia lah nanti. Sebab saya punya reminder Johor. Okay, sebab dia kenalan saya, dia dekat Johor. Jadi saya kena tanyalah kalau dia nak, macam mana dia nak arrange pembukaan atau apa semua. Okay. Jadi nantilah. Saya kena tanya dia dulu, dia nak ke tak nak.
Alright. Jadi tu je lah apps. Ni live kalau you nak pakai charts lah. Kalau you tak pakai UOB, you nak buat apa semua, you just gunakan. You cuma menggunakan matematik yang kita belajar hari ni. Ni matematik yang kita belajar hari ni lah. Alright. Menggunakan ini sahaja. Okay. Maksudnya kalau saya nak beli, saya menggunakan UOB lah. Tapi untuk buat keputusan jual beli, okay. Untuk saya buat keputusan jual, especially jual lah. Okay, beli selalu saya tengok chart juga, ada Marubozu atau breakout ataupun tak. Jual selalunya saya gunakan ni je. Saya tak nak pening kepala, saya akan buat calculation macam macam tu je. Saya kira kasar je, 10%. Let's say harga saham tu, harga saham tu RM3.70, saya beli kat RM3.70. Saya calculate kira-kira, saya kira-kira kasar, okay, kalau RM3.70, 3%, 37, 34. Maksud kalau dia hit 34 aku keluar. Macam tu je saya punya calculation. 34 tolak lagi 15 sen, 34 tolak 15 sen, lebih kurang dalam 325. So somewhere around 325 saya keluar. Macam tu je saya buat keputusan. Saya tak ada macam berapa tak adalah skema sangat sampai nak tengok macam ni kan. Maksudnya saya just ambil rough calculation. Okay. Maksudnya untuk rough calculation saya gunakan macam ni je lah. Alright. Macam tu je apa yang saya buat. Okay. Untuk saya jual macam tu je. Ataupun cara paling mudah, you tekan je lah portfolio. Kalau negatif 15 tu, you jual je lah. Kan. Maksudnya tak perlu pening-pening kepala. You tengok, you buka, kalau dah 15, negatif 15, you jual. Okay. Kalau harga saham you dah untung, kan, you tak sempat nak check you punya calculation, you punya kira-kira yang dekat sini kan, you tak sempat nak buat, you just kira kasar je lah. Okay, hari tu aku beli dekat RM3.70, sekarang dia dah RM4.90, dia patah balik pergi RM4.80. Okay, aku kira sekejap, kira-kira, RM4.80 adalah aku punya support terakhir. Sebab kira je lah, tolak matematik, 3%, 48 aku jual. Macam tu je, rough calculation, tak perlulah skema-skema. Kan, hashtag kita apa? Hashtag kita apa? Hashtag janji profit. Ni hashtag kita. Ni hashtag. Allah lari lagi. Okay. Hashtag kita janji. Apa ini? Okay, hashtag kita adalah janji profit. Okay, lari pula. Okay, hashtag kita adalah janji profit. Ini hashtag kita. Okay. Okay, hashtag kita janji profit. Tak boleh lukis pula. Apa dah. Tak boleh tulis dah. Jam. Masalah juga. Okay. Baik. Jadi macam ni je lah, hashtag yang penting janji profit je. Maksudnya you tak payah skema-skema, you just guna matematik cincai je dalam kepala kan. Cincai kira mah senang kan, tak payah pening-pening kepala. Berapa hari tu aku lupa support aku, jap nak kena buka laptop lah pula kan, padahal you tengah meeting dekat luar. Alright. Kalau saya tak pernah pula set alert. Nantilah saya cuba set alert dulu. Saya cuba set alert in future, tengok apa yang berlaku. Sekejap saya cuba set alert. Saya tak pernah set alert pula. Okay. Okay. Satu kekurangan UOB dia tak boleh set alert. Tu je. Okay. Satu kekurangan UOB you tak boleh set alert. Dia tak ada. Memang tak ada lah. Okay. Kekurangan UOB dia tak boleh set alert. Itu sahaja. Dia tak macam Maybank. Maybank boleh set alert kan. Ni tak boleh. Okay. Memang tak boleh. Tak ada. Yelek. Tak boleh set alert. Alright. Okay. Baik.
Okay. Okay, sekejap saya tengok balik soalan. Tadi ada soalan yang saya nak jawab. Okay, sekejap Kejap. Untuk weekend, apa yang perlu study? Untuk weekend, apa yang you kena study? Okay, untuk weekend, benda yang you kena study adalah susah juga. You tengok balik lah video saya yang dekat daripada chapter 1 tu. Apa yang saya study. Alright, you kena jawab 9 soalan fundamental. Okay, 9 soalan fundamental yang you kena jawab lah. Okay, you kena jawab 9 soalan fundamental. Lepas tu you kena jawab 4 soalan teknikal. Apakah 9 dia? Apakah 9 soalan fundamental? Apakah 9 soalan teknikal? Boleh start tengok dekat YouTube. Sebab ada sebahagian daripada apa ni, chapter fundamental tu saya dah upload dekat YouTube dan saya dah remove pun daripada sini. Alright. TradingView pun boleh set alert free, percuma. Alright, tak ada masalah. KLSC Screener saya tak tahu sebab saya tak pakai KLSC Screener walaupun saya ada apps dia sebab banyak lagi apps yang lain saya pakai. Alright. Apa lagi? Banyak ni soalan ni. You just tengok lah apa yang saya study. Okay, saya memang dah share pun apa yang saya study. 9 soalan, adakah menjawab soalan-soalan tersebut. Dan study sekali lah news yang ada over the weekend. Okay, so weekend ni kita ada announcement daripada Perdana Menteri pada hari Jumaat dan hari ni kan. Jadi esok pun ada, walaupun esok sebenarnya tak banyak lah. Dia lebih kepada aktiviti riadah, apa yang boleh guna, apa yang tak boleh guna. Okay. Jadi so you boleh baca catalyst dan you boleh study lah apa impact dan peluang yang ada untuk syarikat-syarikat yang dekat luar sana. Alright. Dan tadi saya ada nampak soalan, dia tanya kenapa rambut panjang tak best? Sebab rambut panjang seller lawan balik. Bermaksud ada force selling. Selling ke bawah. Dia tekan, dia lawan balik. Alright. Untuk buka CDS anda kena pergi cari UOB Kay Hian. Okay, dekat mana yang terdekat you boleh buka website. Sekejap, saya check sekejap website ni saya dah ajar dah ni dekat chapter 0. Nak tengok dekat mana kan. Saya dah ajar dekat chapter 0. Nak tengok dekat mana. Sekejap sekejap. Okay, kita cari UOB. Okay, sekejap. Alright. Sebentar. Okay. You pergi dekat Bursa Malaysia punya website, bursamalaysia.com. You pergi dekat trade, you tekan dekat broker for equities. Okay. Let's say you nak buka UOB. Tapi ni pun dah lama ni, dia tak update ni. Saya perasan Bursa Malaysia lama dia tak update. Sepatutnya you boleh cari ikut negeri. Tapi sekarang ni sebab dia tak update langsung. Yang ada sekarang ni semua yang dekat KL sahaja. Alright, so dekat KL ada 2. Okay, satu dekat dekat Jalan Perak dekat Wisma Hong Leong, UOB. Bukan, tu UBS, sorry. UOB dekat KL ada dekat Jalan Bukit Bintang. Ni saja. Okay. Dekat KL ni saja. Alright, kalau you nak tahu lebih detail you buka je lah kat sini dia punya website. Okay. Head office location lah bla bla bla. Okay. Ni Central Region. Ni dia bagi East Coast Region, Northern Region, East Malaysia. Okay, you tekan je lah. Okay, saya bukan reminder, saya tak ada apa-apa kaitan dengan UOB. Hanya seorang pelanggan yang berpuas hati dengan servis yang disediakan oleh UOB. Jadi you boleh lah cari sendiri apa semua. Alright. Okay. Okay, untuk saham yang pecah all time high, kita nak support and resistance macam mana? All time high gunalah yang matematik ni tu sebab saya ajar matematik. Okay, yang saya ajar matematik hari ni, all time high macam mana kita nak set support resistance, guna yang matematik saya ajar ni. Guna ni saja. Tak payah susah-susah, tak payah pening-pening kepala, tak payah pecah-pecah kepala. Guna matematik ni pun cukup. Alright. Okay. Macam ni. Alright. Macam ni sahaja. Okay. You guna ni untuk you buat
dia punya support and resistance. So next resistance is 444. Next resistance is 481. Resistance seterusnya you tambahlah another 37 cents. Macam tu sahaja support and resistance. Alright. Okay. Bila kita boleh masuk untuk lagging counter? Bila dia breakout lah. Jawapan Allah. You beli bila dia breakout. Tu je. Tak payah pening kepala. Dia breakout, dia jalan. Dia breakout maksudnya dia nak jalan. Dia nak jalan, you. Dia breakout, you beli. Alright. You buat je macam tu. Alright. Apa lagi? I saham okay ke? I saham tak berapa lah. I tak berapa prefer sebab I tak berapa jelas dia punya numbers dia tu kadang-kadang lari macam banyak sangat. Jadi saya tak berapa nak yakin lah dengan apa yang I saham ada. Okay. Macam tu. Agak-agak counter Asia boleh meroket tak Selasa ni? Saya rasa tak. Saya tak rasa Asia boleh meroket. Okay. Secara jujur, saya tak rasa Asia boleh meroket lah sebab yes, dah boleh balik kampung kan. Tapi saya difahamkan lah sebab saya tak tengok, saya tak beli pun tiket flight apa semua, dan saya difahamkan ni lah tak ada diskaun sekarang ni. Jadi orang mungkin nak balik tu susah sikit lah. Okay, nak beli tiket tu mahal kan. Jadi kalau siapa yang nak lepaskan gian, nak terbang pergi bercuti, silakan lah. Okay. Nak kira satu bit naik berapa sen, berapa peratus? Satu bit naik berapa persen? Maksudnya soalan daripada Tuan Azri ni saya tak clear. Satu bit ni berapa persen? Berapa peratus? Macam mana nak kira? You hanya boleh kira bila you tahu you entry dekat mana. Tu sahaja jawapan saya lah. Alright. Ya Allah, lupa. Esok lah. Okay. Esok saya akan go through lah. Alright. Saya akan masuk dekat saya dalam saya punya notification. Yang mana esok lah saya ajar macam mana nak kenal pasti saham yang dimanipulasi. Okay. Alright. Brokerage fee untuk UOB berapa? Sama je dengan M+. Okay. Lebih kurang M+. Alright. Okay. Soalan Tuan Hidayat, macam mana kalau harga counter tu turun terlalu laju dan tak sempat jual? Jual je lah harga apa yang orang nak beli. Okay, you jual je apa yang orang nak beli. Okay, saya pernah go through pun benda tu. Okay, saham IG, dia jatuh, dia limit down. Okay, dia buka, dia terus limit down. Jadi saya tak boleh nak buat apa-apa. The next day, sebelum market buka, saya queue je. Harga berapa pun yang nak jual. Maksudnya saya jual bawah sikit daripada yang limit down sehari sebelum tu. Dia terus match. Kalau dah jatuh limit down, you tak boleh buat apa lah. Okay, menangis je lah hujung mucu katil. Okay. Tapi kalau dalam kes yang berlaku seperti minggu lepas, sama juga. Jual je harga apa yang orang nak beli. Maksudnya, mungkin you punya risiko hanya habis dekat 15%. Tapi, you hanya boleh jual bila 16% atau 17%. Contoh. Jual je. Janji duit you selamat. Itu yang penting. Alright. Okay. Itulah. Okay. Jadi banyak pengalaman lah yang anda go through kan minggu ni. Alright. Minggu lepas, sorry. Okay. Okay, sekejap saya tengok lagi apa soalan yang you tanya. Okay. Okay, good question daripada Tuan Farhan. Apa prediction tentang bursa next week? Pelabur runcit akan mula berkurang. Ya Allah, soalan korang ni pun. Okay, dia macam ni. Sekarang ni you dah tahu you boleh jual beli saham dengan mudah menggunakan telefon bimbit. Even saya pun tunjuk tadi macam mana saya buat kerja dekat luar gunakan telefon bimbit. Kalau you ada masa untuk sambil tengok Facebook sambil bekerja, daripada you tengok Facebook sambil you buat kerja, why not you ambil masa 5 minit tu untuk tekan saham untuk you beli. Betul. Jadi berbalik pada soalan dia. Okay, berbalik pada soalan, anda dah tahu mudah gila untuk buat duit dekat bursa ni. Okay, so the question is, anda dah tahu, anda nak tengok je ke saham tu terbang? Okay, anda nak tengok je saham tu terbang? Okay, kalau saya tak lah. Okay, kalau ada peluang saya masuk. Dan saya tak rasa lah
pelabur runcit akan berkurang ke apa-apa semua kan. But okay, so far lah based on pengalaman saya tak ada apa-apa lah. Okay, dia takkan ada major effect lah. Sebab you dah tahu dah memang boleh buat duitnya dekat saham ni. But then kenapa nak tinggalkan terus, betul? Alright, so far okay lah, tak ada apa-apa. Okay, okay. Digital service pun boleh diperhatikan, betul? Untuk minggu ni, okay, saya dah mention dekat student Investor Masterclass, boleh perhatikan digital services. Okay, maksudnya Internet of Things, okay, yang semua buat servis melalui digital ni semua, you boleh perhatikan saham-saham ni semua. Okay, sebab apa? Sebab you tengoklah yang apa, yang Perdana Menteri kita announce pada hari Jumaat lepas, okay, berapa banyak dana yang disediakan untuk apa ni, untuk orang-orang yang berniaga kan. Okay, yes. Okay, Tuan Jubir dia tanya, dia nak confirmation, buka chart tengok nak BO ke tak. Kalau nak BO, buat TP terus, kena buka satu-satu chart, jadikan watchlist. Betul, yang Tuan Jubir buat tu exactly apa yang saya buat. Apa yang Tuan Jubir cakap ni kat sini kan, buka chart tengok, nak tengok over the weekend lah, buka chart tengok nak BO atau hampir BO. Okay, lepas tu terus buat you punya trading plan, dan fokus kat tu je, masuk dalam watchlist dekat phone. Lepas tu you perhati je lah, kalau dia breakout you beli je lah, tak ada masalah. Right, macam tu je. Okay, komen BIMB broker broker BIMB, masalah saya tak boleh nak komen sebab saya pun tak buka BIMB, jadi saya tak tahu nak komen apa. Okay, itu yang you punya soalan Tuan Ilmi, you kena refer dekat you punya remiser lah, sebab tu luar bidang kuasa saya, sebab saya sendiri pun bukan remiser. Okay, tadi saya ada nampak ada satu soalan, dia tanya kalau petang tu breakout tinggi sangat, you nak buat macam mana? Buatlah guna matematik ni, you letak support guna matematik ni. Okay, jangan takut dengan benda yang tinggi. Okay, contoh macam UWC, bila you buka chart kan, dia punya menipu tu, bukanlah menipu apa, dia punya penipuan dia tu macam tinggi gila kan, candlestick ni kan. Sekejap saya zoom, mungkin tak nampak berapa tinggi, saya zoom kat sini. Nampak tak tinggi kan Marubozu dia ni kan, candle tinggi gila babe. Dah terlepas, dah jauh dah ni, macam mana risiko kita apa semua, stop loss jauh gila, sebab stop loss kat sini lebih 10% apa semua kan. Guna je lah matematik tu kan. Tinggi sangat, takut lah nak masuk petang tu. Apa tingginya, tak tinggi pun, rendah je, tengok rendah je, tak tinggi pun, rendah je, mana ada tinggi, kecil je. Nampak? Ini semua hanyalah ilusi mata, jangan terpedaya. Okay, nampak Marubozu setinggi mana pun, you masuk je, silakan, bismillahirrahmanirrahim. Yang penting you jaga you punya stop loss. Kalau dia tak jadi, tak jadi. Okay, dia kalau tak jadi, tak jadi juga. Macam KUB kan. Macam KUB lah, naik superb punya, tingginya, mencanaknya kan. Lepas tu terlepas, lepas tu jadi jadi macam tu kan. Memang boleh jadi juga. Okay, bergantung pada you, macam mana you nak buat keputusan, macam mana you nak jaga you punya risiko. Okay, bergantung pada you lah. Maksudnya kalau you beli UOB, you beli KUB 46 sen, 46 sen, 46 sen, 4 sen setengah, 4 sen setengah, lebih kurang dekat 40 sen you keluar. Maksudnya you keluar dekat sini lebih kurang. Maksudnya esoknya dia jatuh kat sini, gap down, you tak payah panik lagi, relax lo. Dia jatuh, dia langgar 39 sen setengah, faham, you jual, settle. Macam tu saja. Tu cara saya buat keputusan nak jual ataupun tak. Saya kira aku beli kat sini 46 sen, 46 sen, 10%, 10%, 4 sen setengah, 4 sen setengah. Tolak 40 sen, roughly tolak 40 sen dalam 40 sen lah, tambah 5% extra. So 40 sen. So 40 sen jual. Macam tu je saya buat keputusan jual sebenarnya. Saya tak ada macam pening-pening nak kena letak support dekat mana apa semua, tak. Kalau saya nak stop saya punya loss, macam tu je saya buat. Saya kira macam tu. Okay, saya nak komen pun saya tak tahu, sebab saya bukan sindiket.
Apa sindiket nak buat kerja dekat Pansa pun saya tak tahu. Saya tak boleh nak komen. Sindiket je lah. Okay. Yes, saya bukan sindiket, jadi saya tak tahu. Okay, duit kita pun bukannya banyak dekat dalam CDS tu kan. Memanglah 7 angka tapi bukannya banyak mana compare dengan sindiket punya duit. Okay. Tak. Jadi saya tak tahu apa yang dia nak buat untuk saham Pansa ni. Sindiket lah. Jadi saya nampak saya tak buat apa-apa. Alright. Pelabur runcit. Ya. Pelabur runcit dia tahu tekan buy je. Button merah tu dia dah tak jumpa dah. Button merah tu untuk apa pun dia tak tahu dah. Macam nak set up bursa session lah. Takut meletup phone tu kalau tekan butang merah tu kan. Okay. Macam tu saja. Kalau nampak peluang beli, nak beli ke? Nak belilah. Tak ada masalah. You yang punya password. Tapi saya selesa beli petang. Okay, saya share lah sikit kenapa saya selesa beli petang. Sebab saya selesa beli petang sebab itu adalah confirmation breakout. Okay, you boleh tanyalah. You boleh tanya student-student Investor Masterclass. Apa yang berlaku bila you beli pagi? Diorang pun dah rasa first hand. Diorang pun dah rasa first hand beli pagi. Petang tu saya tanya. Saya cakap rembat lah saham ni, tak boleh lah. Sebab apa? Sebab dah beli saham ni, dah sangkut dekat puncak bahagia. Okay. Maksudnya kalau you nak ambil risiko, you ambil, silakan. Tapi saya bukan jenis yang ambil risiko untuk beli pagi. Kalau saya memang betul-betul ada masa duduk menghadap PC, tengok memang tak ada kerja langsung, yes, kalau nampak peluang, saya beli. Bukan saya tak reti beli pagi, reti. Bukan saya tak reti buat 2 minit dapat 3,000. Bukan saya tak reti. Kan? Even orang pun tengok macam mana saya buat. Macam mana saya buat? Okay? Lepas tu dia buat kelas. Okay? Saya tahu, saya reti buat. Okay? Saya reti tiap-tiap hari nak buat 500. Tapi tak, saya tak ada masa untuk tengok benda tu. Dan bukan passion saya. Saya rasa macam buang tenaga muda saya, tahu tak? Okay? I want to achieve bigger things dekat luar sana. Okay? I have a bigger dreams out there. But then, for me, saham at the end of the day is just duit tepi lah, duit sampingan. Okay, so bila duit sampingan ni saya cakap, that's it lah. If you want to be a very successful person dan you ada niat untuk bantu orang lain dekat luar sana, even after you are not here, kan? Sebab saya memang impian saya sebenarnya adalah bila saya dah tak ada dekat muka bumi ni for let's say thousands of years, let's say selepas saya mati pun after 2000 years, harta saya masih mampu memberi manfaat kepada orang ramai. Itu cita-cita saya. Okay? Itu cita-cita saya. Jadi takkan saya hanya nak mengharapkan duit trade. Dekat mana saya nak bina legasi saya? Untuk saya pastikan harta saya ni masih boleh memberi manfaat even thousands of years after I'm not in the world anymore. Okay? Jadi tu sebab saya bekerja juga. Itu sebab saya berniaga juga. Dan saya jadikan saham ni sebenarnya duit sampingan yang mana untuk bantu boostkan lebih cepat apa yang saya nak capai, nak bina legasi apa yang saya nak bina. Okay? Jadi tu sebab saya buat keputusan saham memang saya boleh buat. Setakat duduk 5 minutes 500, one day 500, one day 5,000 saya boleh buat. Tak ada masalah. Sebenarnya dengan capacity, dengan modal yang saya ada, modal terkumpul yang saya ada, boleh. Easy money for me. But then you akan rasa macam hidup you ni tak guna, worthless. Okay? Sebab takkan you hanya buat, yes memanglah you akan bayar zakat and whatever, but then selepas you mati, kan, adakah harta you boleh berterusan bagi manfaat ke orang lain? Jadi itu sebab saya tak jadikan trade ni sebagai saya punya ni lah. Okay, sebab saya nak bina legasi. So sementara saya masih muda, masih ada kudrat, saya teruskan untuk bina saya punya legacy. Gunakan kudrat apa yang saya ada, idea yang saya ada, ilmu yang saya ada. Hopefully after thousands of years after I'm not here anymore, harta saya masih memberi manfaat lah kepada orang lain. Okay? Jadi itu sebab saya buat apa yang saya buat hari ni. Saya buat keputusan untuk beli petang, bukan beli pagi. Sebab saya lebih suka fokuskan energi saya kepada benda yang on bigger things. Okay? Bukan setakat 500, 3 minit, 2
2,000 3 minit, satu hari 2,000, duit dapur, duit pasar. You biasa dengar kan ayat-ayat ni kan, perkataan-perkataan ni. But that is not me. Itu bukan saya. Okay. Yes, mungkin yelah, matlamat manusia berbeza-beza. I'm coming from a different background. Okay. I'm coming from a background yang mana both of my parents are hard workers. Okay, bekerja makan gaji, kerja daripada pagi sampai malam. Okay, keluar subuh, hantar saya pergi sekolah, saya balik sekolah, habis main bola petang, training bola apa semua, training hoki. Balik rumah tengok dia orang tak ada kat rumah lagi kan. Sampai malam, even saya nak masuk tidur, sometimes dia orang tak ada lagi, tak balik rumah. So I'm coming from a background of a hardworking punya family. So for me, untuk duduk chill, buat duit, santai, minum coconut, duduk tepi pantai, trade, not my life. That is not my life. Okay. That is not the sort of life that I'm looking for lah. Right. Jadi tu sebab saya suka beli petang, bukan beli pagi. Bukan saya tak mampu beli pagi, mampu. Saya tahu macam mana saya nak buat pun kalau saya nak beli pagi. Okay. Sebab saya nak mengurangkan risiko saya sebenarnya. Jadi itu sebab saya beli petang. You nak beli pagi, you ada masa untuk pantau sambil you buat kerja. Kan, you beli sampai 2 PC, satu untuk you trade, satu untuk you buat kerja kat office. Terpulang kat you lah kalau you nak buat macam tu. But for me, no. I rather focus my energy on something else. Okay. Tu saya. Baik, then terpulang dekat you lah apa yang you nak. Right. Antara yang ramai pelabur runcit sekarang ni adalah mereka dia. Mungkin. Saya pun tak tahu. Saya tak ada data maklumat tu. Jadi saya tak boleh komen lah. Kalau mereka ni datang daripada pemain kasino ke whatsoever kan. Saya tak ada data tu. Dan data tu pun tak dikeluarkan oleh mana-mana orang yang orang kata yang legit lah. So data tu probably tak legit lah. Right? Kalau beli 11 pagi tapi petang fail breakout. Yelah, jual lah. You punya modal. Kalau you tak nak jual, you nak jatuh 30%, up to you. Sebab based on experience saya, better you lost 5,000 rather than 30,000. Ni pengalaman saya. Saya cut loss 5,000. Memang rasa tu merasa macam, oi gila babe, 5,000 hilang 3 minit macam tu lah. But then, afterwards, the next day dia jatuh. Kalau saya kira balik, kalau saya tak jual 5,000 tu, saya hilang 15,000. So up to you. You beli pagi, false breakout, patah balik, negatif 15, you nak buat apa, terpulang pada you. Tapi nasihat saya, you cut the loss. Okay? You cut the losses. Alright? Saya dah share. Anyway, saya share pun percuma. Kalau you nak dengar, you nak terima, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya halalkan. But kalau you tak nak terima, up to you. Sebab duit you yang pegang password. Saya tak ni apa-apalah. Right? Saya tak ada dapat apa-apa pun. You untung ke, you rugi ke, I don't get anything from you pun. Kan? Jadi, up to you. Keputusan you. You yang tentukan. You yang ada password you. Duit you. Bukan duit saya. Okay? At the end of the day, apa yang you nak, apa yang you nak capai. Right? Itu saja. UWC dalam watchlist. Tahniah. Okay? Tahniah. KUB masih hold. Yes, KUB secara teknikal masih boleh hold. Tak ada masalah. Healthcare, yes, masih relevan selagi pandemik tak habis. Selagi tak ada apa-apa isu apa semualah. Tak ada, orang kata, bukanlah tak ada isu. Maksudnya tak ada penawarnya. Selagi dia tak ada penawar, tak ada vaksin, masih relevan lah. Okay, masih relevan. Okay. Masih relevan lah. But then you kena hati-hati lah. Sebab dia dah jatuh kategori euforia. Bila euforia ni, semua orang jadi gila. Kan, even you pun tak boleh lepaskan. Kan, seolah-olah itulah cinta pertama you kan. You tak boleh lepaskan benda tu. Kononnya til jannah lah katanya kan dengan healthcare tu. Tolong hati-hati je lah. Okay. Tolong hati-hati. Alright. Okay, soalan Tuan Shima ni bagus. Dia tanya apakah indikator yang menunjukkan institutional buyer masuk. Jawapan saya tak peduli institutional masuk ke tak. Itu jawapan saya. Saya tak peduli institutional dia beli dekat mana, foreigner beli dekat mana. As long as saya nampak apa yang saya nampak, saya tahu apa yang saya tahu, saya faham apa yang saya faham, saya buat keputusan based on apa yang saya tahu. Benda yang saya tak nampak, benda yang saya tak tahu, saya tak akan buat. Even saya pun tak tahu institutional masuk ke, tiba-tiba volume besar, saya pun tak tahu. Okay. At the end of the day, sebagai technical analyst, saya memang certified chartist, saya memang certified
Certified Technical Analyst, kalau you faham technical analysis secara asasnya, lagipun technical analysis, topik technical analysis yang basic yang chapter 4 tu adalah asas secara asasnya technical analysis dia tak peduli benda yang ada dekat luar. Dia tengok charts, apa yang dia nampak kat charts, keputusan yang dilakukan adalah berdasarkan apa yang dia nampak dekat charts. Okay? Sebab apa? Sebab pegangan technical analysis dia cakap price action discount everything. So I don't care what happened back there. Okay? But then that doesn't mean cewa speaking. Tapi itu tidak bermaksud saya tak ambil kira, tak ambil berat management dia, fundamentals dia. Saya dah ambil berat. But then if something is happening, something is cooking. Something is cooking. Itu reminder Malaysia. Something is cooking. Pergi apa? Pergi international punya apa ni? Forum. Cakap something is cooking. Apa benda something is cooking? Something is brewing lah bro. Okay? I think I rather be international speakers rather than Malaysia punya speakers lah. Okay. Something is brewing. So I don't care if there is anything is brewing at the back there. I don't care. As long as I know, I see a Marubozu, I see a volume, I see a breakout, I do Bismillahirrahmanirrahim and I hit the green button. That's what I did. That is what I usually do every single day. Okay. Itu yang saya buat every week, every month, almost every, daripada awal saya mula kenal saham lah. Alright. Ada orang tanya saya pasal green packet. Green packet kan tak patuh syariah. Green packet tak patuh syariah. So supposedly ke dia dah masuk? Saya rasa dia tak masuk lagi. Dia tak patuh syariah lagi. Kenapa you tanya green packet Dia tak patuh syariah okay. Yes, thank you Tuan Ibrahim. Dia dah jawab. Beli pagi, petang confirm dia lipat. Okay. Alright. Apa lagi ni soalan bagus lah. Smart Robby ni apa benda? Benda yang saya tak tahu ni saya tak nak komen lah apa-apa. Alright. Saya tak nak komen apa-apa lah. Okay, pendapat Tuan Iqbal, Care Plus dah keluar, quarter earnings dia untung, boleh simpan. You boleh simpan lah sikit lagi. Okay, you boleh simpan, you tighten you punya stop loss. Maksudnya you buat kira-kira lah, you siap-siap buat plan. Buat plan you siap-siap. Gunakan matematik yang kita belajar tadi kan. Naikkan you punya trailing stop. Tighten you punya trailing stop. Kalau dia jatuh, dia reverse, that's it, you keluar. Janji duit you selamat, hashtag janji profit. Okay, jangan jatuh, jangan nanti dia naik balik. Tak adanya. Kalau dia jatuh je. Alright, kalau dia naik balik, you masuklah balik. Tak jadi masalah. Alright. Okay. Apa lagi ni? Okay, sebab tu. Alright, apa ni Rubberex buat share buyback, boleh harga makin naik kan? Boleh? Kalau dia buyback bermaksud dia banyak cash. Bila dia banyak cash means fundamental dia bagus. Okay, bila fundamental dia bagus, kita tahulah there's a chances of dia expand, dia upgrade dia punya business. Alright? Macam tu sahaja. Okay? Okay, kalau beli petang biasanya simpan berapa lama? Kebiasaannya saya simpan 2 minggu. Bergantung kepada pergerakan harga saham lah. Tapi kalau the next day saya beli petang, the next day dia bagi saya 15%, saya keluar lah. Okay? Sebab apa saya keluar kalau dia dah bagi 15%? Sebab logik dia macam ni. You tunggu ASB, setahun bagi you 5%. You beli satu saham, dia bagi you 15%. Cukup, Alhamdulillah sahaja, keluar sahaja. But then kalau dia naik sikit-sikit tak apa, biar je lah dia naik. Okay? Contoh, saya pegang K1 lagi. Okay, saya mengaku, saya pegang K1 lagi sekarang. Position saya loss. Okay? Loss. Almost 10%. Almost. Tapi belum 10%. But kenapa saya hold lagi? Sebab dia tak langgar saya punya support. Dia tak langgar saya punya plan. Mathematical plan saya dia tak langgar lagi. Last week ada satu masa dia hampir langgar. But overall dia tak langgar habis. Okay? Dia dah dekat 13% ke macam tu kan. Saya relax lagi. Sebab dia belum langgar yang saya punya buffer. Alright, macam tu. Okay.
Wajib letak stop loss. Okay. Alright. Kalau trading better 2 counter. Yes. Maximum 2 counter. Kalau boleh you trade 1 counter. Kalau boleh you trade 1 counter. Kalau you rasa you boleh handle, you ni jenis orang yang ada composure. Maksudnya composure ni maksudnya you tenang. Kalau you ni jenis manusia yang tenang, okay, maksudnya kalau saham tu jatuh, you tak panik, you boleh dengan tenang key in password sell. Lepas tu you tekan sell. Kalau you tenang, you boleh lah kalau nak pegang 2 atau 3. Kalau you jenis saham aku jatuh, aku nak jual, apa password aku, you jangan pegang lebih daripada 1. Okay, tu je jawapan dia. Okay, tahi cicak, apa benda dengan saham chart tahi cicak? Kalau you buka chart tu tahi cicak, apa you perlu buat? You terus tutup. Sebab apa? Saham-saham tahi cicak maupun sikat kutu, chart-chart yang tahi cicak dan sikat kutu ni kebiasaannya, you beli, you seorang je beli, you short sendiri beli. Maksudnya you beli senang, you nak jual susah. Dan ada, saya percaya ada yang dekat dalam tengok live ni, dia pernah buat benda tu. Okay, dia rasa macam saham tahi cicak breakout, dia beli kan, lepas tu dia cakap dia nak jual susah, last kali dia terpaksa jual dalam keadaan rugi. Right? Ada dalam ni, dia pernah bagi tahu saya apa dia buat. Right? Okay. Yes, price action discount everything. Makan steak lagi ke coach? Tak, saya tak. Hari ni makan spaghetti dinner. Okay, saya minta wife saya masakkan spaghetti malam ni. Jadi yes, yes, malam tonight I eat western food again, but tonight I eat Italian food. Okay. Okay, tak, lagipun saya sebenarnya lebih selesa communicate dalam bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Okay, bukan sebab apa, sebab bunyinya lebih profesional lah. Okay, bunyinya lebih profesional sebab terma-terma yang diguna pakai dekat dalam technical analysis ni semua bahasa Inggeris. Breakout tu bahasa apa? Bahasa Inggeris. Okay. Kalau bahasa Melayu, kalau breakout apa? Pecah keluar. Direct translation dia macam pecah keluar, pecah atas, pecah halangan. Halangan apa? Halangan berpagar. Kan pelik kan. Jadi yes, resistant breakout, pecah halangan. Halangan apa kan? Jadi okay. Tak, saya lebih selesa bila bercakap pasal saham sebenarnya dalam bahasa Inggeris lah. Okay. And even saya banyak buat karangan pun, kalau buat email saya semua bahasa Inggeris. Okay. Lebih selesa, saya lebih selesa lah. Okay. Sebab terma-terma ni banyak, jargon-jargon ni banyak bahasa Inggeris. Jadi kalau you mix BM and BI together, English and Malay together, it doesn't sound nice. Okay, you tak nampak professional. Okay, jadi saya lebih selesa lah sebenarnya bahasa Inggeris. Sebab jargon-jargon, bahasa-bahasa technical dia, bahasa-bahasa dia tu semua bahasa Inggeris. Alright. Macam mana nak kawal emosi bila modal kita besar? Sila tonton chapter 0 dekat YouTube saya. Okay, macam mana nak kawal emosi bila modal kita besar? Sila tonton. Okay, saya boleh cerita lah in 5 minutes. Dalam 2-3 minit saya boleh kongsikan, saya boleh ceritakan. Tapi into detail, into that, you boleh tengok 1 jam saya cover macam mana you nak control you punya emotion bila modal you makin besar dekat YouTube chapter 0. Tajuk chapter 0 point apa saya tak ingat, tapi you boleh lah go through, cari yang mana satu. Alright. So YouTube saya apa? YouTube saya Iqbal Ilyas. Okay, chapter 0 semua dah dekat sana. Okay, chapter 1 pun dah ada sebahagian yang dah di-upload. Jadi saya punya YouTube, ni dia channel dia, sekejap. So ini channel saya, you carilah dekat sini. Okay, you just cari chapter 0 point berapa saya tak ingat, tapi adalah dekat sini. Alright. Yang ini semua yang recorded daripada YouTube. You carilah dekat situ. Alright, dan video yang recorded memang saya akan naikkan kat YouTube lah. Maksudnya nama you all saya akan mention pun. So you boleh pergi. So saya punya nama Iqbal Ilyas. Okay, saya tak boleh tukar ni lagi. Saya tak boleh tukar saya punya atas tu lagi. Tak cukup sebulan lagi. Alright. Okay, so you boleh refer. So untuk menjawab soalan you juga untuk malam ni saya akan jawab juga. Untuk menjawab soalan you, macam mana nak jaga emosi, you jangan tengok nilai ringgit, you tengok percentage. Tu tips dia. Alright. Tips dia, you tengok percentage. Sebab 10,000, 10% you adalah 1,000. 100,000, 10% you 10,000. 1 million, 10% you adalah 100,000. Okay.
But then kalau you tengok 10%, you still akan rasa 10% je hilang. Kalau you tengok nilai ringgit, gila babas babe, 100,000 aku hilang. See? That's the difference. Okay? Macam mana saya kawal emosi? Saya pun pernah go through first time saya dapat hit 6 angka. Kan? First time saya hit 6 angka, I have trouble, I have problem to manage I punya emotion. Sebab sebelum ni 5% losses, saya mungkin 500, 1,000, even paling ni pun tak tinggi lah, not more than 5,000. But then bila saya hit 100,000, first time buat 100,000, hilang 5% je baru. 5,000, time tu dah macam berpeluh-peluh dah. Macam, gila bet 5,000 aku baru beli tadi. Yes, I had that kind of, saya pernah lalui lah fasa tu. Dan last kali saya stablekan balik diri saya refresh balik, reflect balik diri saya. Sebelum ni, waktu modal kecil, reti tengok percentage. Modal besar kenapa kita nak tengok ringgit. So, sampai hari ni, kenapa saya boleh tenang, saya boleh buat keputusan dengan baik, adalah disebabkan saya tengok nilai percentage. Saya tak tengok nilai ringgit. So, kalau you share dekat saya, you punya untung 30,000 ke, 40,000 ke, saya tak peduli. I want to see how much you make, berapa persen you buat daripada you punya modal. Itu benda yang saya kagum. Saya tak peduli berapa persen pun. Even kalau you run business pun, saya sebagai orang yang run business, saya tak tengok nilai ringgit. Okay, kemungkinan performance daripada revenue tahun ni lebih baik berbanding tahun lepas. Tetapi adakah pengurusan kaki tangan, pengurusan kos itu dijaga lebih baik? Macam mana you nak measure? You kena kira you punya percentage. Maksudnya increment you berapa persen. Tu yang saya tengok lah. Right, tu jawapan dia. Into detail you boleh tengok. Right. Main things nak fokus bila buka quarter report adalah untung. Benda bila saya first saya buka quarter report, saya tengok untung. Untung tu saya tengok meningkat ke tak. Kalau tak meningkat, that's it, saya tutup. Tu je. Benda first saya buka, benda tu je. Alright. Boleh bagi advice mana satu yang bagus antara fundamental dan technical? Fundamental. Walaupun saya certified chartist, you tengok fundamental. Sebab you are buying business, you are not buying numbers. You are not buying candlestick, you are buying the business, you are buying the company. Fundamental is better. Alright, walaupun saya seorang technical analyst, dan saya juga certified chartist. So, fundamental, go for fundamentals. Okay? Alright. Okay. Okay, good. So, kita dah live selama 1 jam. Alright, I think cukup lah kot. So, soalan-soalan lain ni saya akan go through kejap lagi sebelum saya tidur. Saya akan baca lah, dan kalau saya komen tu maksudnya saya sempat baca lah. Kalau tak komen tu maksud tak sempat baca. Sebab esok pagi pun saya ada program lain yang saya perlu hadirkan diri. Walaupun online punya program, saya perlu hadirkan diri. Jadi, itu sajalah daripada saya untuk malam ni. Cukuplah untuk malam ni. Banyak dah ni cerita kan. Dan konklusi perkongsian saya pada malam ni adalah susah-susah you nak kira, you pening kepala sangat pasal technical analysis, you tak tahu nak letak support resistance dekat mana. Paling susah lah. Ini cara paling mudah untuk you buat keputusan menggunakan matematik tambah dan tolak macam ni. Right. Okay. Benda ni nanti saya akan print screen dan saya akan share lah dekat dalam group. Okay, jangan risau. Benda ni sebenarnya boleh save. Microsoft Whiteboard nama dia. Tapi saya pakai black lah. Okay, jadi itu saja untuk malam ni, dan yang ni nanti saya akan share kejap lagi dekat you. Itu sajalah. So, teruskan berkongsi dengan rakan-rakan anda dekat luar sana mengenai group ini. Okay, sebab you nak belajar percuma bukan senang kan. Dan selalunya you kena bayar agak premium untuk belajar apa yang saya kongsikan pada malam ni. Jadi bukan malam ni je, daripada 1 Mei sampai hari ni biasanya you kena bayar. But you nak belajar percuma, okay, you nak kawan-kawan you orang kata dapat manfaat bersama apa semua kan. Even tadi ada yang petang tadi mesej saya,
Daripada Brunei yang ada yang mesej daripada Brunei, daripada Singapura, even daripada Belanda pun ada. Mesej saya yang daripada UAE pun ada, daripada France pun ada. Bukannya diorang ni orang sana, tapi dia orang Malaysia kita, bekerja dekat sana, tanya saya macam mana apa semua kan. Maksudnya sekarang ni dunia tanpa sepadan, semua benda dekat ujung jari. So maksudnya kalau you ada kawan-kawan dekat overseas ke dekat mana pun, you share je. Okay, sebab ini memang orang kata supposedly lah, sepatutnya anda memang terlibat lah. Alright, so ajak kawan-kawan yang lain, belajar percuma sama-sama. Alright, jadi itu saja daripada saya malam ni, insyaAllah. Okay, update untuk kelas Investor Masterclass, kita dah ada, kita tinggal 12 slot sahaja yang kosong. Okay, tinggal 12 slot saja yang kosong. Siapa yang nak daftar boleh okay, siapa yang nak daftar boleh contact saya punya team dekat nombor kat bawah ni. Saya punya staff lah yang akan handle semua benda. Alright, so itu saja, slot tinggal 12. Siapa cepat dia dapat. Baru seminggu babe, slot tinggal 12. Okay, so itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi di malam esok, insyaAllah pukul 9 malam. Tajuk akhir lah untuk trading tactics. Dan untuk Investor Masterclass kita jumpa esok pagi pukul 9 pagi. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.